وله آمين. إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا آمين. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. آمين. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita kumpul sekali lagi pada malam ini, pada malam nisfu Syaban. Alhamdulillah, dah hujung-hujung dah. Nak sampai ke bulan Ramadan sikit lagi. Kita doa Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, separuh Syaban dah sampai. Sikit-sikit separuh saja lagi nak sampai kepada bulan Ramadan. Baik, malam ni sama macam dengan kita. Kita nak baca dulu ayat yang ke-41 daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-41. Mudah-mudahan kelas kita juga pada malam ini, yang Allah kira dia, Allah nilai dia sebagai amal soleh yang kita buat pada malam nisfu Syaban. Amin. Kerana mungkin orang selalu ramai yang baca Quran, ramai yang solat, ramai yang berzikir, kan masuk belajar pada malam nisfu Syaban ni, saya tak tahulah, adalah kan, mestilah ada orang lain, tapi mungkin tak ramai yang melakukan yang demikian. Dan alhamdulillah kita Allah rezekikan kelas kita berada pada malam ini, bukan pada malam esok. Dan dapatlah kita kan sebelum tidur ni, malaikat berkumpul, melebarkan sayapnya, dan Allah melihat majlis yang disebutkan namanya di situ bercahaya. Mudah-mudahan rumah kita di sisi Allah Azza wa Jalla, lalu Allah menurunkan rahmat dia dan memakbulkan doa kita, insya-Allah. Amin. Amin, insya-Allah. Baik, kita baca ayat ke-41 dan juga ayat 42, insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Jemaah 41 dan 42. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah saja hendaklah kamu bertakwa. 242, ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah. Dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya. Baik. Ayat 43. 42 je. 42 je. 42 je. Okey. Baik. Kita dah melihat pada sebahagian ayat yang ke-41 ini, iaitulah suruhan Allah SWT agar beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Kenapa? Kerana untuk menjalankan
janji-janji kepada Allah Azza wa Jalla itu dia perlu kepada pengetahuan tentang Al-Quran dan perlu kepada keimanan kepada Al-Quran. Kena ada trust kepada kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla itu. Barulah boleh sesuatu perkara itu, arahan itu nak dijalankan dengan mudah dan terasa ringan sikit. Maka iman kepada apa yang telah turunkan oleh Allah, itulah kitab. Itu perkara pertama yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Allah tidak suruh terus mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah tahu itulah cabaran bagi mereka untuk menerima seorang rasul akhir yang bukan daripada bangsa mereka. Allah pilih daripada bangsa lain. Maka Allah sebutkan agar mereka beriman kepada aku, iaitu kepada Allah, kerana Bani Israel dia dengan Allah okey, dia terima 100%, tidak ada masalah. Maka Allah gunakan kekuatan yang ada pada Bani Israel itu. Hubungan Allah dengan Bani Israel itu umpamanya digunakan kabel itu yang kuat, kan? Cari dia punya point yang kuat, kan? Maka Allah perintahkan beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan, dan dalam pada kitab yang Allah turunkan itu terdapatnya perintah agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sebutkan beriman dengan apa yang aku turunkan dan jangan jadi orang yang awal sekali engkar. Baik. Perkara ini juga yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin Mekah yang meminta mereka agar beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada mereka, iaitu Al-Quran, dan jangan menjadi orang yang pertama sekali untuk engkar setelah Bani Israel. Dan musyrikin Mekah, mereka adalah antara orang yang pertama sekali yang mendapat seruan Al-Quran ini. Maka mereka juga diperingatkan agar jangan menjadi orang yang awal untuk kufur, engkar kepada apa yang diturunkan kepada mereka itu. Baik. Berkaitan dengan ayat ini, Allah sebutkan tentang Bani Israel. Kita lihat pada surah yang ketiga, ayat yang ke-70. Muka surat 58. Surat 58. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-70. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Itu paling atas yang boleh. Tak boleh angkat dah, Ustaz? Tak boleh, itu yang paling atas tadi. Saya muka Ustaz ada di bawah, tak nampak. Oh, minta maaf. Saya angkat. Tak apa. Okay. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufurkan, yakni ingkarkan ayat-ayat keterangan Allah, padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Baik. Gambar ni kalau saya alih-alih semua nampak ke? Gambar apa, Ustaz? Boleh alih-alih. Kalau saya alih ni semua ni nampak ke? Alih apa, Ustaz? Gambar-gambar ni, gambar kita ni. Dah, itu kita boleh tukar, Ustaz. Boleh tolak. Maksudnya bila saya alih tu, kiri kanan boleh. Yalah, semua nampak ke? Nampak. Dia tak nampak semua orang, dia nampak sebaris saja. Saya nampak 6 orang. Okey, yalah, so saya bila alih ke bawah, nampak ke bawah lah. Dah. Ustaz tak boleh alih untuk komputer saya, Ustaz tak boleh alih. Okey. Ustaz position komputer Ustaz. Komputer saya boleh ubah kiri kanan ikutlah, kalau Ustaz lindung ayat saya ubah ni Ustaz. So yang tadi Ajay nampak muka saya kat bawah tu sebab saya ke sebab Ajay punya skrin? Dah, sebab saya
kamera saya di bawah. Kalau saya letak di atas, saya mendongak. Oh, okey, okey, Jadi okey, saya okey. nak adjust ikut kamera saya. Okey, okey. Saya ingat saya punya bahagian ni saya tukar-tukar, Dah. ni orang lain semua nampak. Dah. Okey. Macam sekarang saya mendongak lah ke tengok skrin saya. Muka saya mendongak sebab ustaz di atas, kamera saya di bawah. Okey. Macam tu. Faham. Okey. Maka Allah bertanya perkara yang sama. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu kufur, ingkar kepada ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, sedangkan kamu melihat ayat-ayat Allah itu. Kufur ingkar kepada ayat-ayat Allah, itu kita dah bincangkan berkaitan dengan ayat-ayat, itulah ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat Al-Kauniyah, itulah yang berada pada alam semesta, yang Allah jadikan sebagai peringatan kepada manusia agar nanti tiada lagi alasan bahawa Al-Quran ini tidak sampai kepada mereka ataupun peringatan Al-Quran ini tidak sampai kepada mereka. Maka Allah jadikan dua ayat, iaitu ayat Al-Quran dan juga ayat alam semesta. Dan Allah bertanya dalam bentuk mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh ahli kitab. Kenapa mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah setelah mereka mengetahuinya? Mereka adalah orang yang pakar, orang yang mempelajari Alkitab, kitab mereka. Mereka tahu berkaitan dengan kitab mereka hukum hakam, apa yang perlu mereka lakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Akan tetapi mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah itu. Dan itu juga berlaku kepada umat manusia hingga ke hari ini. Soalan yang sama Allah bertanya, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu kufur, ingkar kepada ayat-ayat Allah? Kenapa masih belum lagi mahu untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilah. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Baik. Kalau kita lihat pada ayat ini, pada perkataannya. Baik. Wala tashtaru, saya copy paste kat bawah dulu. Baik. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Baik, kalau kita lihat pada potongan ayat ini, perkataan ayati, bi ayati. Baik, ada apa-apa ke yang boleh potong kat situ? Ada apa tak? B boleh potong. So kita potong B, boleh dipotong. Baik. Ada lagi? T. Itu ya. Ya tu jadi dipotong. Okey, baik. So yang tinggal apa? Ayat. Ayat. Yang tinggal adalah ayat sahaja kan? Ayat sahaja yang tinggal. Ayat tu maksudnya apa? Ayat. So, Bukti-bukti. kalau kita Bukti-bukti. keluarkan, dia jadi macam ni lah. Ayat. Terjemahannya ayat-ayat ataupun bukti ataupun tanda-tanda. Okey, baik. Kalau kita sebut dari sudut bilangan, ayat ini masuk dalam kategori apa? Kita dah belajar gulungan isim semalam kan, mufrad, musanna, Masuk jamak. yang Ayat. Ya jamak. yang bukan yang kedua Ustaz. Duaan. Duaan alif nun. Oh, alif nun. Baik kan, tengok terjemahan. Terjemahan boleh agak-agak lah. Kalau tengok terjemahan, ayat ini maksud dia ayat-ayat ataupun bukti-bukti. So bunyinya macam bunyi apa? Banyak. Bunyi Jamak. jamak. Baik, bunyinya bunyi jamak. Itu bunyinya bunyi plural, banyak.
Baik, kalau satu je macam mana? Ayat. Ayah. Kalau satu ayat je lah. Kalau dalam bahasa Arab apa macam ni jadinya? Ayah. 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 Kita sebut ayah. So ni dia punya singular dia. Mufrad dia. Satu je. Ayah. Baik. Dan janganlah kamu membeli ayat-ayatku. Ni Allah letakkan bentuknya bentuk jamak. Jamak. Baik. Domir jamak. Samanan. Domir jamak. Betul. Tak, ini isim jamak. Dia Isim bukan jamak. domir. Isim Domir dia jamak. kata ganti nama kan. Isim jamak. Samanan. Terjemahan apa? Samanan dengan harga. 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 Samanan harga. Okey, baik. Samanan ini yang saya kongsikan. Samanan ini adalah bentuk singular dia. Baik. Bentuk plural dia adalah asman ataupun sumun. Ada dua bentuk dia punya plural dia. Asman ataupun sumun. Baik. Soalannya ialah yang nak kita lihat ialah apa? Allah gunakan ayat ini sekali lagi bentuknya bentuk jamak. Kan? Samanan Allah gunakan bentuknya bentuk apa? Singular. Yang mana kalau nak matchkan dia, patutnya dua-dua digunakan bentuk plural lah, bentuk jamak lah. Kan ayati dan juga samanan harga ini pun kena digunakan bentuk yang banyak. Sebab apa? Dia nak jual tu ayat-ayat yang banyak. So harganya pun jadi harga yang banyak lah. Kan? So barulah sesuai dia punya penggunaan plural dengan plural. Tapi di sini ayati bentuknya adalah plural. Samanan bentuknya adalah bentuk singular. Baik. Apa perkara yang boleh kita dapat daripada ayat ini? Antaranya ialah Allah nak memberitahu, seolah-olah Allah nak memberitahu kepada kita. Baik. Sebelum saya pergi kepada itu, saya nak tanya soalan. Kita dah belajar domir jamak. Domir jamak ramai. Betul tak? Kita ada antum. Jamak. Antum. Ini bahasa Arab sikit lah. Antum menunjukkan kepada kamu semua, ramai lah. Ini kalau dia seorang, kalau dia bersambung bunyinya macam mana? Kum. Kum. Kan? Kum. Baik, dan kita selalu ucapkan Assalamualaikum. Baik. Kita pernah sebutkan sebelum ini, kenapa gunakan kum sedangkan bagi salam dekat seorang je? Kenapa guna kum? Sedangkan kum ni untuk ramai kamu, tapi kita bagi salam dekat seorang pun, kan? Kita guna Assalamualaikum juga. Sedangkan sepatutnya guna ka lah. Assalamualaika. Ataupun ki untuk perempuan. Kenapa guna kum? Sebab ada malaikat kiri kanan dia, Ustaz. Sebab dia malaikat kiri kanan dia. Boleh? Itu kali pertama saya dengar jawapan tu. Masya Allah. Itu luar daripada kotak tu. Masya Allah, first time saya dengar. Baik, kenapa kum? Saya pernah kongsikan sebelum ni. Kenapa kita bagi salam Assalamualaikum? Semua masuk. Untuk semua orang. Masuk. Kan, kalau kita bagi salam seorang kan, macam tadi Janura sebut Assalamualaikum Ustaz, bagi salam kat saya seorang je kan, tapi guna kum. Dan bila kita jawab, kita jawab waalaikum kan? Ustaz cuba boleh tak? Silakan Haji Zainal. Kum ni satu penghormatan, pembesaran kepada orang-orang yang kita anggap dia peramai juga. Satu penghormatan kepada orang depan kita. Baik, tepat sekali. Penggunaan kum, kum kita gunakan Assalamualaikum yang sesuai, sepatutnya dia adalah untuk ramai. Tapi bila kita guna untuk seorang kan, singular, itu menunjukkan kepada apa? Penghormatan. Penghormatan kepada orang itu. Dan kita pernah sebutkan juga Allah SWT dalam Quran
Dan Allah gunakan untuk diri dia itu nahnu, kami. So kami ni juga untuk ramai, tapi Allah itu hanya satu, Esa. Kenapa gunakan kami? Antaranya kita dapat poin ialah apa? Allah nak menunjukkan apa? Keagungan dan juga kehebatan diri dia. Maka digunakanlah nahnu kan. Kum macam ramai, so digunakan untuk menunjukkan penghormatan dan juga digunakan untuk menunjukkan kedudukan yang tinggi pada seseorang itu. Jadi kedudukan yang tinggi. Maka digunakanlah jamak ataupun plural di situ. Baik. Maka pada ayat ini Allah gunakan biayati dengan ayat-ayat aku tu bentuknya bentuk apa? Bentuk plural. Kenapa Allah gunakan plural di sini? Kerana Allah nak menunjukkan keagungan ayat-ayat dia. Allah nak menunjukkan keagungan ayat-ayat dia dibanding dengan apa? Dibandingkan dengan harga yang manusia itu nak tukar. So dia jual ayat-ayat Allah kan, dia nak ambil tukar dengan benda yang lain, betul tak? Maka benda yang dia nak tukar itu adalah singular, kecil sangat nak dibandingkan dengan ayat-ayat Allah yang dia nak tukar itu. Dia tidak setanding. Dia tidak setanding nilai dia. Bagi orang yang mengetahui. Akan tapi orang yang tak tahu, dia nampak dia adalah perkara yang berbaloi untuk ditukar. Dan nilainya sama ataupun dia tidak bernilai pun untuk orang itu. Macam orang yang diberikan contoh kan, kasut boot bola, main bola tu kan. Ada orang dapat kasut tu kan, dapat yang mahalnya harga 200-300, dia dapat, dia jual je. Dia tukar dengan kasut yang lain. Kan, dia tukar dengan kasut yang harian untuk jalan, Skechers, dia beli yang Skechers ni untuk pakai. Kenapa? Kerana dia tak kasut bola tu untuk dia tak ada apa ni, sebab dia tak main bola, tak reti pun main bola, dia tak minat pun bola. So dia tak dinilai lah untuk dia. Dia pun jual, dia tukar dengan Skechers, walaupun kasut bola tu 200-300, dia dapat Skechers tu harga 150. Dia ambil juga sebab apa? Skechers tu ada nilai untuk dia, walaupun lebih murah, boleh tukar. Tapi untuk orang yang main bola, dapat boot yang berharga 200-300 tu, dia menghargainya. Dia tahu nilai. Baik, maka Allah nak beritahu kan, Bani Israel ini mereka menjual ayat-ayat Allah, sesuatu yang agung itu, dan tukar dengan perkara yang rendah nilai dia. Dia tukar dengan satu perkara yang rendah nilai dia. Umpama dia tukarkan apa? Berlian. Berlian itu ditukar dengan apa? Apa yang lebih kurang macam berlian? Intan. Tak. Yang murah Intan lagi. Lah. Intan. Apa tu? Intan Apa tu? permata dia punya geng. Kayak yang palsu tu, apa nama dia? Apa yang Alah. palsu? Zulian. Yes, Julian. Dia tukar dengan Zulian. So dia tak ada tara nilainya itu. Maka sebab itu antara pengajaran yang disebutkan pada ini, seolah Allah nak beritahu apa yang mereka tukarkan itu adalah sesuatu yang agung, ayat-ayat Allah ditukar dengan satu perkara yang sama dengan qalila, satu yang tak ada nilai, yang kecil. Maka sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran perbandingan antara dua ini. Allah sebutkan dalam pelbagai bentuk. Allah sebut antaranya petunjuk dan juga kesesatan. Ad-dalalah dan juga al-huda. Bila Allah cerita tentang kaum munafik pada awal surah Al-Baqarah. Baik. Tapi secara umumnya, sama ada dia jual ayat Allah ataupun dia jual petunjuk yang Allah dah berikan kepada dia, tujuannya adalah satu, untuk mendapatkan apa? Sedikit nilai harga daripada dunia ini. Dan dua ini Allah sebutkan, ini Allah sebutkan dalam ayat yang lain, tapi bayangannya berada pada ayat ini. Kita lihat pada surah yang ke-9 ayat 38. Surah 9 Taubah. Dia tak jual dia kan. Tapi dikira sebagai nilai kan. Ayat 38 muka surat 193. 193 surah At-Taubah. Surah yang ke-9 ayat yang ke-38. Ustaz,
Boleh tanya tak Ustaz? Ya, saya silakan. Yang ayat pertama tadi sebelum permulaan tadi, masa permulaan Ustaz cakap satu strategi Allah untuk ambil hati orang musyrikin Mekah tadi yang mengatakan orang Bani Israel. Bani Israel di mana, di Madinah lah ya. Tak ada. Saya faham tadi Ustaz cakap itu adalah satu cara Allah nak ambil hati orang Arab, orang bangsa Arab, sebab untuk menerima Nabi Muhammad. Awal tadi, masa awal lagi. Ustaz cakap. Ustaz cakap tadi macam ni lebih kurang. Boleh saya explain? Silakan. Allah minta mereka beriman kepada Al-Quran dulu dengan kepada Allah dan Al-Quran. Sebab masalah dia dengan orang Bani Israel ni, dia tak suka Nabi Muhammad, dia tak menerima Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad bukan dari kalangan dia. Jadi bila dia beriman dengan Al-Quran, dengan secara tak langsung, indirectly dia akan beriman dengan Nabi Muhammad ni, Rasul kan. Sebab dalam Al-Quran ada termaktub yang kita kena percaya dan beriman kepada Rasul. Ada all the the fillers tu kan. Yang tu faham. Tapi saya nak fahamkan Ustaz cakap itu salah satu cara macam mana macam strategi dia nak suruh terima Nabi Muhammad dan suruh supaya orang Bani Israel ni terima Quran dan automatik dia terima Nabi Muhammad kan. Secara tak langsung lah. Saya tak langsung kan. Tapi kenapa dia Allah ni kan maha tinggi kan, maha berkuasa. Kenapa dia nak kena maksud saya kan dia macam-macam cara. Kenapa dia guna that approach lah. Kenapa tak dia guna kuasa itu dia suruh dia. Kenapa tak cakap straight. Maksud saya macam tu. Baik. Dia nak tunjuk cara tarbiyah kot. Kenapa Allah sampai nak kena macam apa? Kalau kita guna berbunga-bunga. Psikologi tu, dia psikologi. Bahasanya kan. Sedangkan Allah itu dia mampu nak jadikan mereka itu menerima. Baik. Pertamanya Al-Quran ini secara umumnya Allah turunkan kepada semua. Kan? Jadi apa yang berada di dalamnya itu adalah pengajaran yang diambil daripada bermulanya umat Nabi Muhammad hingga nanti ke hari akhirat. Yang pertama. Yang kedua, ayat Al-Quran yang Allah turunkan mukjizatnya ataupun keajaiban Al-Quran itu dia bukan sahaja pada apa yang nak disampaikan, tetapi pada perkara-perkara lain yang boleh diambil pengajaran daripadanya. Baik. Ayat kita sebutkan tadi, Allah menyuruh kepada Bani Israil dan berimanlah kepada aku. Kan? Kalau kita tengok ayat itu seperti biasa, katakan kita tak mengkaji mula, kita hanya baca sahaja. Kan? Kita membaca dan berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan. Aku turunkan sebagai perkara yang membenarkan apa yang berada bersama dengan kamu. Iaitu apa yang aku turunkan itu dia membenarkan apa yang ada dengan kamu, iaitu kitab Taurat dan juga Injil. So ayatnya Allah suruh beriman dengan apa yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Itu je. Pengajaran je. Kerana Al-Quran itu dia membenarkan apa yang berada pada Bani Israel. So pengajaran itu je lah, Allah suruh mereka beriman. Baik. Tetapi itu dia punya pengajaran lah directly. Tetapi bila kita belajar, kita boleh nampak bahawa Allah menggunakan psikologi kan. Dia gunakan cara psikologi bagaimana nak menarik ataupun nak menambat hati ataupun nak melembutkan hati Bani Israel agar menerima apa yang Allah nak suruh mereka lakukan. Kerana apa? Kalau kita lihat mengenai Bani Israel ini, saya pernah sebutkan juga ayat tentang mereka banyak. Dan kalau kita kumpulkan, kita akan jumpa beberapa cara Allah bercakap dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Pertama, kita akan nampak cara Allah cakap itu dengan lemah lembut. Yang kedua, Allah akan cakap dengan cara yang betul punya garang. Betul punya garang Allah cakap. Kan seperti Allah kata, jadilah engkau kiradah, kera, wal khanazir dan juga khinzir kan. Cakap yang keras.
Dan ada yang cakapnya itu biasa kan. Biasa nada yang biasa. Begitu cara Allah cakap dengan Bani Israel. Dan itu semua adalah apa? Itu semua nanti akan menjadi hujah kepada Bani Israel nanti di akhirat. Bahawa Allah dah menggunakan pelbagai cara untuk menarik mereka akan beriman. Akan beriman, menerima apa yang Allah turunkan. Maka Allah gunakan berbagai cara. Dan begitu pun yang Allah ajarkan kepada kita kan. Kita pernah dengar orang kata tentang kaulan karima, kaulan ma'rufa, dan bercakap dengan perkataan yang lembut, bercakap dengan perkataan yang baik, bercakap dengan perkataan yang mulia, bercakap dengan keras. So itu semua cara yang Allah ajar kita untuk dalam nak berinteraksi kan. Dia kata komunikasi skills lah perkara itu. Maka Allah tunjukkan, Allah praktikkan benda itu pada Bani Israel. Dan sebenarnya itu akan menjadi hujah nanti, akan menjadi hujah kepada mereka. Bila kata cakap kan, kenapa tak nak terima kan? Kita kadang anak balik kan, pelajaran dia drop subjek tertentu. Kenapa subjek yang ni drop? Cikgu tu garang sangat lah, tak suka nak belajar, tak boleh masuk sebab cikgu tu garang sangat. So dia jadikan alasan cikgu tu garang sampai dia punya subjeknya itu drop. Maka kalau Allah menggunakan beberapa cara, maka dia dah tak ada alasan dah. Kan aku ada cara yang biasa, aku ada cara yang lembut, apa lagi alasan untuk tak nak terima? Maka dah tak ada lagi alasan untuk Bani Israel. Dia nak cakap bahawa cara Allah cakap itu garang, buatkan dia takut. Kan? Dia takut nak terima. Kan? Tak kena dengan jiwa dia, so dia tak boleh nak terima. Maka Allah bawakan pelbagai cara untuk menambat hati orang yang kita nak berdakwah kepada dia. Sama ada anak-anak, sama ada orang luar, ada keluarga, Allah bawakan cara dia. Bagaimana kita nak sampaikan kita punya message, dan dalam masa yang sama perkara itu boleh diberikan sesuai dengan orang tu. Ada orang masuk dengan cara lembut, ada orang masuk dengan cara yang biasa, ada yang masuk dengan cara yang kena garang. Begitu. Wallahu a'lam. Ustaz secara tak langsung dia mengajar kita macam mana nak approach lah orang-orang. Betul. Kalau karakter macam ni how to approach. Betul. So, Allah tu memang dia buat macam tu. Semuanya jadi pengajaran. Sampaikan cara approach dia menegur orang pun jadi cara jadi pengajaran pada kita kan. Betul. Sebab Ustaz, saya punya first impression tadi masa Ustaz cakap tu, saya rasa macam Nabi Muhammad ni pesuruh lah, the leader lah kan, pesuruh Allah. Tapi dia sudah macam mengenepikan Nabi Muhammad dan dia gunakan, Allah menggunakan, ialah wahyu of course kan datang daripada Allah. Tapi macam dia letak, okay, Nabi Muhammad is weak now, so I use my way. Macam tu lah saya nampak macam tu. Saya kata kenapa Allah macam kalau dari dunia sekarang ni, kat dunia sekarang ni macam kita bagi empowerment kepada Nabi Muhammad to lead. Tetapi at the same time kita turunkan benda lain dan tunjukkan Nabi Muhammad ni lemah, dia tak diterima lagi. So kita gunakan kitab daripada aku ni. Kita Allah ni menguasai. Macam itulah saya nampak macam tu tadi Ustaz. Okey, baik. Itu sebab saya kata tidak. Tidak, bukan kerana Nabi Muhammad SAW itu lemah. Kenapa? Kerana Allah dia boleh je suruh Bani Israel semuanya beriman walaupun tanpa perantaraan Nabi SAW. Akan tetapi Nabi itu diutus sebagai, itulah dia ujian kepada Bani Israel. Agar mereka beriman dengan Nabi akhir zaman yang bukan daripada bangsa mereka. Itu ujian untuk mereka, Nabi SAW itu. Dan Nabi bukan kerana baginda itu lemah lah, akan tetapi hikmahnya banyak yang Allah nak mengajarkan. Sedangkan kalau kita lihat antaranya ketika mana Perang Badar, Nabi SAW kan waktu tu memang bimbang lah dalam perang yang pertama. Bilangan pula 3 kali ganda. Orang Islam 313, yang musyrikin maka 1000. 3 kali ganda. Itu perang yang pertama, bulan puasa. Nabi risau. Lalu macam mana Nabi berdoa kepada Allah? Nabi kata, ya Allah, kalaulah engkau tak tolong bagi menang kelompok yang ni, maka engkau takkan lagi disembah di atas muka bumi. Garang tak doa Nabi itu dekat Allah? Garang tak? Macam memaksa kan? Macam memaksa. Tapi begitulah doa yang dalam keadaan apa? Terpaksa, terdesak, betul-betul sangat nakkan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu bukan menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ini dia boleh bagi arahan dekat Allah. Bukan, tak.
dia tidak merendahkan darjat Allah dan tak adalah menaikkan darjat Nabi Muhammad SAW sampai sama taraf dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menggunakan cara yang pelbagai dalam ayat dia. Itu bukan kerana Nabi SAW itu lemah, tidak akan, tapi Allah nak mengajarkan cara-cara nak berinteraksi dengan orang yang berlainan. Okey. Allah. Okey Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Menjawab soalan. Okey. Menjawab Ustaz. Baik. Macam Sorry. ajaran psikologi masa Nabi Musa berjumpa dia tu, dia tanya kan, Allah tanya kan, apa yang ada di tanganmu, padahal dia maha mengetahui, dia tahulah Nabi Musa pegang tongkat kan. Betul. Macam ayat 70 tadilah, mengapa orang ni masih juga ingkar. Betul. Allah tahu tu semua tu. Pada awal dakwah Nabi tu, Musa kan, awal dakwah Nabi Musa kan, Allah kata perintahkan Nabi Musa dan juga Harun pergi kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, dan berkatalah dengan Fir'aun tu perkataan yang lembut dekat dia. Sebab apa tu baru-baru, sebab tahu Fir'aun orang yang keras. So nak cakap tu kena cakap yang lembut. Kena cakap yang lembut. Maka Allah suruh mula dengan perkataan yang lembut. Kan, akan tetapi bila dakwah tu dah disampaikan dah lama tapi Fir'aun masih juga degil, maka pada ayat yang lain, nanti boleh lihat pada surah 17 ayat 102, Nabi Fir'aun bercakap, wa inni la azunnuka ya Fir'aun masbura, dan kau ni Fir'aun, aku yakin kau ni memang nanti akan jadi orang yang hancur, orang yang akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. So berbeza kan, perkataan tu garang, doakan kehancuran, yakin pula tu, dengan pada awalnya Allah suruh berkata dengan perkataan yang lembut. Jadi pada permulaan itu berdakwah, mengajak dengan yang lembut. Kemudian bila nampak macam degil juga, so sedikit garang macam tu. Uslub ataupun cara yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Okey Ustaz. Baik, kita baca ayat ke-38 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepada kamu, pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa keberatan dan suka tinggal menikmati kesenangan di tempat masing-masing? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Baik. Kata fama mataul hayatid dunya fil akhirati. Apalah kesenangan dunia nak dibandingkan dengan akhirat itu kecuali lah hanya sedikit sahaja. So mana yang sedikit, dunia itu sikit berbandingkan dengan akhirat. Beza itu sangat jauh. Maka sebab itu dalam ayat tadi Allah kata wala tashtaru bi ayati. Allah gunakan bentuk yang apa? Plural, jamak, menunjukkan apa? Kebesaran, kehebatan, keagungan. Samanan yang ditukar adalah dengan harga benda yang kecil. Benda yang kecil. Itulah harganya itu adalah apa yang mereka nak daripada kehidupan dunia. Kan? Dan ayati itulah dia akhirat. Ayat-ayat Allah itu. Dan Allah sebutkan dia adalah kecil nak dibandingkan dua perkara ini. Maka sebab itu dalam ayat tadi bentuknya begitu. Dia nak bagi tahu kita perkara ini, tapi dia tak letak pun ini dalam ayat yang itu. Tak payah elaborate panjang-panjang. Letak saja bentuknya yang begitu. Sudah boleh difahami bagi orang yang mengkaji pada
bentuk-bentuk ayat itu dari sudut bahasanya. Bi ayati dan juga samanan. Dalam saman itu, ya saya. Ustaz, jadi kan Ustaz nak beritahu maksud ayat ni. Tapi lepas tu Ustaz bercerita pasal kum. Lepas tu Ustaz cerita pasal apa nama ni, At-Taubah ni. Sebenarnya yang Ustaz kata maksud ayat ni Ustaz dah terangkan tadi. Yang Ustaz kata Allah nak menunjukkan keagungan ayat-ayat Allah yang tidak standing dengan harga yang dijual oleh Bani Israel. Itu maksudnya ya? Betul. Okey, baik. Betul. Saya nak tunjukkan tadi pada awal tentang kum itu ialah bentuk plural yang digunakan dalam bahasa Arab, bukan saja nak menunjukkan bilangan yang banyak, tapi dia nak menunjukkan kepada keagungan sesuatu itu dan juga tanda hormat kepada sesuatu itu. Tengok pada konteks perkara itu. Kan? Dan bila digandingkan dua itu menunjukkan dia satu perkara yang tak setara. Kan? Plural dan singular dia tak kenalah. Dari sudut bilangan memang dah tak kenalah. Tapi yang Allah nak bawakan adalah dari sudut kita kata bukan harga tapi nilai, value tu. Value tu. So value ayati dengan samanan sudah tentu kan Allah tunjukkan sikit sangat. Jauh dia punya beza dia. Maka itu yang Allah sebutkan dalam surah Taubah tadi. Perbandingan hayati dunia dengan akhirat tu illa qali. Hanya sedikit sahaja kalau nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Baik. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu membeli ayat-ayatku. Tulis sini terjemahnya apa? Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Beli kelebihan-kelebihan di mana? Kelebihan-kelebihan di dunia ini. Dengan menjual apa? Menjual ayat-ayat Allah. Itulah yang banyak kita dengar. Orang yang bukan saja menjual ayat-ayat Allah tapi mengorbankan dia punya prinsip agama dia hanya untuk mempertahankan ataupun mendapatkan sedikit habuan daripada kehidupan dia, kehidupan dunia. Maka Allah nak kata tak berbaloi melakukan perkara itu kerana nilainya tak sama. Maka orang yang tahu nilai, dia tak akan mengorbankan solat dia untuk pekerjaan dia. Tak akan mengorbankan solat dia untuk dia punya pekerjaan. Tak akan mengorbankan aurat dia untuk pekerjaan. Tak akan mengorbankan prinsip halal dia, halal dan juga haram dia untuk transaksi ataupun projek ataupun bisnes dia. Dia tak akan menjual dengan perkara yang sebegitu. Dia akan menjadi seorang peniaga yang bijak. Peniaga yang bijak dari sudut fizikal keuangannya dan lebih lagi bijak dari sudut meniaga dunia dan juga akhirat. Kerana orang beriman dia menjual dunia dan akhirat dia. Dia tukar dunia dan akhirat itu lagi besar dia punya transaksi itu berbanding dengan perniagaan dia ketika di dunia. Kan, kerana dia boleh hampir-hampir jatuh menukar dia punya syurga kepada neraka. So jauh beza tu kan, syurga dan juga neraka. Maka Allah tekankan berkaitan dengan menjual ayat-ayat Allah dengan untuk mendapatkan sedikit habuan daripada dunia. Ini Allah sebut tentang Bani Israel, dan begitu juga Allah sebutkan tentang orang munafik iaitu orang Islam yang melakukan perkara yang sama. Di hujung itu Allah sebutkan wa iyya yafattaqun, dan kepada akulah sahaja hendak kamu bertakwa. Dan maka dalam ayat ni pertama ada suruhan wa aminu. Suruhan. Kemudian wala takunu awwala kafirin bih, ini berkaitan dengan yang awal. Ini adalah larangan tetapi dia terkait dengan yang nombor satu ini, agar beriman dan jangan kufur. Kemudian larangan di sini wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, kemudian Allah akhiri dengan suruhan, iaitulah agar wa iyya yafattaqun, hanya kepada kulah kamu bertakwa, ataupun hanya kepada akulah sahaja yang kamu takut. Baik. Wa iyya yafattaqun, perkataan takwa ini telah digunakan sejak daripada masa Bani Israel dulu pada zaman Nabi Musa. Sebelum itu hinggalah pada zaman kita. Menggunakan Al-Quran ini, dalam Quran pun menggunakan bahasanya adalah bahasa takwa.
Kira dulu Bani Israel ada orang yang bertakwa, kita pun dalam umat Nabi Muhammad ini adanya orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan golongan bertakwa inilah yang Allah nak suruh kita semua jadi. Allah tak berpada dengan kita menjadi Muslim, Allah tak berpada dengan kita menjadi mukmin. Allah nak kita tingkatkan lagi pergi kepada tahap muttaqin, muttaqun, orang yang bertakwa dalam bentuk isim. Masya-Allah, tu mahal tu. Dalam bentuk isim, bukan dalam bentuk fi'il. Jadi orang yang bertakwa. Dan hanya kepada akulah sahaja hendak kamu bertakwa. Baik. Dan takwa ini kita pernah sebutkan, dia adalah apa? Dia adalah pendinding. Takwa ini dia adalah pendinding. Pendinding kepada apa? Kepada manusia lah, dalam kehidupan dia ketika di dunia. Kerana daripada perkataan takwa ini datangnya perkataan apa? Wiqayah. Sebut wiqayah. So wiqayah ni maksud dia pendinding ataupun pelindung ataupun perisai. Baik. Maka takwa ini dia berguna di mana? Takwa ini dia berguna di dunia dan nanti di akhirat. Gunanya di dunia dia sebagai pendinding perisai manusia daripada perkara-perkara yang jahat, perkara yang tak baik. Gunanya di akhirat dia adalah sebagai pendinding perisai daripada api neraka. So nilai takwa ini mahal, nilai dia. So nak dapat perkara yang mahal dia perlu kepada usaha yang lebih lagi. Daripada usaha nak dapatkan iman tu, nak dapatkan takwa, nak naik tingkat takwa, usaha yang lebih lagi yang kena buat, kena lebih bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus nak meningkatkan diri hingga tahap takwa. Maka takwa dia adalah tinggi perkara tinggi yang Allah nak, sebenarnya Allah nak suruh kita ada pendinding. Allah sebenarnya nak suruh kita ada pendinding, melindungi kita. Iman dia adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Dan dengan kepercayaan itu kita akan buat apa yang Allah suruh dan akan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka dengan itu akan adalah pada diri kita apa? Pendinding yang disebut sebagai takwa. Dan itu boleh didapati dengan pelbagai cara. Antaranya dengan nanti berpuasa, kan, berpuasa pada bulan Ramadan. Itu yang khusus. Secara umumnya sesiapa yang mengagungkan solat termasuk juga. Ini saya nak sebutkan, sesiapa yang melakukan semua syiar-syiar Islam. Semua syiar-syiar Islam itu, terutamanya rukun Islam, maka itu termasuk dalam perbuatan takwa. Kita ada apa? Puasa, kita ada menunaikan haji, kita ada solat, itu semua perbuatan syiar Islam, lambang Islam. Siapa yang bersungguh-sungguh melakukan perkara itu, maka dia sedang menyediakan pendinding untuk hati dia, dan nanti siapa yang akan terus melakukan, maksudnya dia berterusan mengagungkan syiar-syiar Islam ini, Allah akan mengurniakan dia kepada hati yang bertakwa. Kita lihat pada surah yang ke-22 ayat 32. Pada muka surat 336. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-33. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
Baik, terjemahan 32 Ustaz. 32. Ya. Demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Ustaz, Lupa dah. Baik, siapa yang menghormati ataupun mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah. Dan ini bentuknya dalam bentuk fi'il mudhari'. Ini bentuknya bentuk fi'il mudhari'. Dia sentiasa, dia berterusan mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka Allah kata itu adalah kesan daripada sifat-sifat hati yang bertakwa. So mula-mula dia buat dulu syiar-syiar Islam, kemudian dia berterusan melakukan dia menghormati, dia mengagungkan, maksudnya dia mengutamakan. Sampai je waktu solat, itu yang dia utamakan. Sampai je bulan Ramadan, itu yang dia utamakan. Sampai je mampu dia untuk menunaikan haji, itu yang dia utamakan. Dan dalam kehidupan dia rancang untuk dapat perkara itu. Dia mengagungkan syiar Allah haji itu, maka dia merancang macam mana aku nak boleh pergi naik haji. Rancang kewangan dia daripada awal. So tanda dia apa? Mengagungkan, membesarkan, menghormati syiar Allah itu. Dia rancang aktiviti harian dia sekitar solat. Dia rancang aktiviti harian dia sekitar solat. Nak pergi sini, nak pergi sini, nak pergi sini, nak buat ni. Plan. Dan tak habis ni ngam tak habis sebelum waktu solat. Kalau ni buat selepas solat, ngam tak sebelum solat asar. Dia plan begitu. Kenapa? Bentuk dia menghormati, mengagungkan syiar-syiar agama Allah ini. Maka itu tanda apa? Tanda hati yang bertakwa. Diperlukan kepada usaha, dan dia bukanlah satu perkara yang mustahil. Rasa mustahil tak untuk menjadi orang yang bertakwa atau mendapatkan hati yang bertakwa ni? Rasa mustahil ke? Tak mustahil Ustaz, tapi mustahil. cabaran tinggi. Cabaran tinggi, tapi dia bukan perkara yang mustahil. Dia cabarannya tinggi, mustahil. tapi dia tidak mustahil. Kadang orang rasa ini bukan level aku lah ni, ini level Tok Wali, Tok Syekh. Ini level-level yang tu lah. Ini bukan aku punya level, bukan. Semua syiar Islam yang Allah bagi itu adalah perkara yang boleh dilakukan oleh semua orang. Tak kira background dia apa. Dia tahu mendalam tentang agama ataupun tidak. Itu semua boleh dilakukan. Dia tak perlu jadi Tok Wali, Tok Syekh, Tok Guru untuk nak dapatkan hati yang bertakwa itu tak. Sesiapa sahaja boleh menjadi yang demikian. Dan cuma dia perlukan kepada apa? Kepada latihan, kepada usaha. Usaha yang berterusan. So itu yang mencabarlah. Usaha yang berterusan nak mendapatkan takwa itu. So cabarannya ada di situ, tapi dia tidak mustahil untuk setiap daripada kita menjadi orang yang bertakwa ataupun mendapatkan hati yang bertakwa itu. Allah tak khususkan dia hanya kepada golongan yang tertentu sahaja. Tertentu sahaja. Dan dalam pada kita beramal kepada Allah SWT, kita fokuskan kepada amal yang kita nak lakukan itu, dan kita jangan fokus nak apa, aku nak naik martabat, aku nak naik martabat. So itu yang tak jadi. Kan sebelum fokuskan kepada nak naik martabat, sampailah kita rasa nanti syaitan menipu kita, engkau dah sampai martabat ini, lalu dia pun stop lah daripada buat apa yang dia buat. Kan kerana dia sangka dah sampai di situ, dah capailah kan. Tapi tidak, dah capai di situ dia kena usaha lain untuk apa? Mempertahankan pula. Dah capai tahap iman, kan, bukan boleh relax, kena usaha untuk mempertahankan iman itu pula. Dan maka dia cabaran yang berterusan. Sebab itu yu'azzim dalam bentuk fi'il mudhari', dia kena sentiasa, dia kena berterusan melakukan perkara itu. Dia tidak boleh berhenti. Baik. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Janganlah kamu menjual ayat-ayat aku lalu membelinya dengan ganjaran ataupun harga yang sedikit faedahnya, dan hanya kepada akulah kamu harus takut daripada melakukan perkara yang begitu. Baik, kenapa Allah highlightkan hanya kepada akulah kamu kena takut daripada melakukan perkara itu? Kerana ada manusia yang melakukan perkara-perkara
dalam hal agama ini yang sepatutnya dilakukan untuk Allah tapi dilakukan untuk benda lain. Dilakukan untuk benda lain. Macam hadis yang kita pernah sebutkan sebelum ini. Ingat tak hadis yang berkaitan dengan apa tu? Berkaitan dengan orang yang pergi berperang, orang yang mati syahid, orang yang Allah berikan ilmu dan orang yang Allah berikan harta yang banyak. Hadis yang panjang. Yang dia pergi berperang, Allah kata dia tak syahid pun. Dia saja nak dapat tu je. Betul. Dan Allah mulakan dengan hadis Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan apa tu? Antara manusia yang awal nanti dihisap pada hari kiamat. Dan Nabi sebutkan antaranya awal 3 golongan. Yang pertama orang yang mati syahid. Dengan orang yang mati syahid, dia diperlihatkan dengan segala nikmat Allah dah berikan kepada dia, lalu dia mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah tanya, apa telah engkau lakukan ketika di dunia dengan nikmat tersebut? Lalu dia kata, aku berjuang, aku berperang demi engkau ya Allah sehingga aku mati syahid. Lalu Allah kata, kazab tak, engkau berdusta. Hati dia. Engkau berang bukan kerana aku, tapi agar engkau tu apa? Supaya engkau dikenal sebagai orang yang berani. Dan memang lepas engkau mati itu pun orang memang sebut engkau sebagai orang yang berani. Maka engkau dah dapat gelaran itu, kan? Kerana engkau berperang, kau bukan buat kerana aku. Lalu dia diseret oleh malaikat dan dihumban ke dalam neraka. Kemudian datang pula seorang yang apa? Allah berikan dia seorang yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, dia mengajar Al-Quran dan dia sering membaca Al-Quran. Allah tunjukkan segala nikmat kepada dia, dia pun mengakuinya. Lalu Allah tanya, apa yang kau dah buat dengan nikmat ini? Lalu dia kata, ya Allah, dengan nikmat ilmu yang kau telah ada bagi ni, aku belajar ilmu, aku mengajarkan dia dan aku baca Al-Quran. Banyak-banyak ni semua kerana engkau ya Allah. Lalu Allah kata engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu sebab engkau nak dipanggil sebagai orang yang alim dan juga sebagai al-qari, orang yang apa? Rajin baca Quran dan mahir baca Quran. Dan memang manusia memanggil engkau dengan gelaran yang itu pun. Orang panggil engkau memang orang yang alim, orang yang rajin baca Quran. Lalu dia pun dihumbanlah ke dalam neraka. Kemudian orang yang Allah berikan kepada dia apa? Keluasan rezeki yang banyak, melimpah ruah. Dia infakkan semua harta dia. Lalu di akhirat diperlihatkan semua nikmat Allah Taala berikan kepada dia, dia mengakui segala nikmat tersebut. Lalu Allah tanya, apa yang kau dah buat dengan semua nikmat itu? Dia kata, ya Allah, tak ada pun satu tempat ataupun perkara yang engkau suka hamba-Mu berinfak kecuali aku dah infak dah kat situ. Kau sebutlah apa benda pun. Kau suka berinfak, kau suka orang berinfak kepada anak yatim, aku dah buat. Kau suka orang berinfak kepada janda, aku dah buat. Kau suka untuk membinakan masjid, membinakan pergi, semua aku dah buat. Tak ada satu tempat pun yang kau suka untuk seorang itu berinfak kecuali aku dah berinfakkan harta aku di situ dan aku infakkan semuanya. Habis dah harta aku yang aku infakkan. Dan aku lakukan semua ini ya Allah kerana engkau. Allah kata, engkau berdusta. Akan tapi engkau buat semua itu agar engkau digelar sebagai seorang apa? Dermawan. Memang engkau dah dikenali sebagai itu pun orang dah panggilkan dia ni memang pemurah, dermawan, rajin sedekah. Kan kalau bulan puasa kat Whiteboard tu memang nama dia penuh kan. Berapa malam memang nama dia je. Semua kan. Kalau kami yang Jumaat tu memang nama rajin dia je yang hantar makan kat masjid, suruh buat yasin, suruh buat kafi semua, rajin dia. Akan tapi agar digelar sebagai orang yang dermawan, maka dia diheret oleh malaikat dan dihumban ke dalam neraka. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, maka dia adalah hadis yang sahih. Tidak ada keraguan padanya. Ustaz, maka sebab itu Allah kata, ya saya. Kalau Ustaz bagi 3 contoh ni. Bukan saya bagi itu hadis. Hadis. Maksudnya kalau Nabi kan, kalau Nabi pun ceritakan 3 contoh manusia yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sedangkan di akhirat nanti semuanya diheret masuk ke dalam neraka. Kalau kita nak ambil contoh daripada perlakuan mereka ni Ustaz, bagaimana cara pula kita ni yang hidup lagi ni, yang masih ada peluang nak mengubah destiny kita tu, nak melakukan perkara-perkara macam ni Ustaz? Ustaz boleh bagi contoh sikit tak? Baik, supaya tak menjadi seperti mereka. Ikhlas. Kesalahan mereka, nikmat Allah beri kepada mereka itu 3 contoh, dan nikmat Allah beri kepada mereka itu berbeza. Seorang Allah beri kepada dia
nikmat kemahiran untuk berperang. Dia ada masa, dia ada kemahiran untuk berperang, dia ada keberanian untuk berperang. Yang kedua, Allah berikan kepada dia ilmu, keluasan ilmu. Yang ketiga, Allah berikan dia keluasan harta. Dan itu pun memang kebanyakan orang yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Tapi apa yang sama pada mereka yang bertiga ini, nikmatnya yang lebih itu berbeza. Tapi mereka melakukan perkara yang sama. Iaitulah apa? Tidak melakukannya kerana Allah Azza wa Jalla. So itu sebab mereka dihumban ke dalam neraka. Sebab mereka dihumban ke dalam neraka. Mereka nakkan sesuatu yang lain selain daripada keredaan Allah. Selain daripada kerana Allah nakkan perkara yang lain. So dia nakkan orang puji, dia nakkan orang kenal dia orang yang pemurah, dia nak orang kenal dia sebagai orang yang alim, orang yang pandai. Dia nakkan perkara itu. Maka dia dapatlah perkara orang itu berkuasa. di dunia. Tapi nak kenal sebagai orang berkuasa. Tapi kat akhirat dia tak dapat apalah, tak dapat apa-apa dah. Kalau di dunia Ustaz, kalau lah katalah Ustaz apa ni duk mengajar sekarang kan. Pasti anak-anak murid kan Ustaz akan katakan Ustaz berilmu, Ustaz apa ni baguslah bagi ni kat orang kan. Bagi ke semua tu, bagi ke semua ni kan. Dan sama juga kalau orang tu dia berinfak, dia tiap-tiap raya haji dia korban lembu di kampung dia. Kalau ada masjid nak apa-apa dia bagi. Jadi mau tak mau orang akan panggil dia sebagai dermawan. Betul. Kan? Dia mau tak mau dia tetap nak apa? You pergi kat ni mat derma tu dia memang you boleh dapat duitnya ke dah sebab dia ada duit banyak derma. Jadi kalau dah macam tu salah juga dia Ustaz kalau menderma. Bukan dia ya, isunya dia dengan Allah macam mana hati dia. Bukan orang punya perception about dia. Dia dengan orang Allah. Orang punya perception. Perception tu kita tak boleh nak buat apa. Nak orang buat apa ya. Cakap. Kita tak boleh nak buat apa. Orang memang akan cakap lah. Orang akan puji, so memang akan bercakap lah apa yang kita buat. Tapi masalahnya adalah pada kita, diri kita tu. Kita dengan Allah. Kita. Bila kita nak berinfak tu ataupun bila kita nak mengajar tu, apa niat kita? Itu awalnya kita dengan Allah. Orang puji itu memang perkara yang di luar kawalan kita dan kita tidak dihukum atas perkara yang di luar kawalan kita. Kita dihukum atas perkara yang ada dalam kawalan kita. Dan apa yang boleh kita niat kawal kita adalah lah. niat itu. Niat kita. So dia adalah pada niat. Orang nak puji tu terpulang. Macam saya orang mengajar. Orang akan kata ustaz pandai. Tapi itu perkara yang saya tak boleh halang. Tapi pertama kalau saya minta. Yang kedua, kalau saya setiap soalan yang orang tanya saya tak tahu tapi saya jawab. Sebab apa? Kalau aku tak jawab malulah kat orang. Aku ni orang panggil ustaz tapi tak boleh jawab soalan simple. So itulah dia punya niat dia tu. Kenapa dia jawab soalan tu? Sebab dia nak biar orang tahu dia ni soalan ustaz tu, bagi je lah apa soalan pun semua dia boleh jawab. Tak ada pun satu yang di reject, yang dia kata bukan dia tak kerana tahu. Allah. Bukan dia datang daripada Allah, itu datang daripada saya kan. Semua dia jawab. So dia jawab tapi dia mengajar tapi niatnya apa? Niatnya untuk orang nak kenal dia sebagai itu. Orang akan sebut tu memanglah orang akan sebutlah. Dia tak mengajar pun tak apa, saya duduk kat sini saya pakai jubah, saya pakai serban, saya pegang tasbih macam ni, settle dah. Orang panggil saya ustaz dah kan, orang panggil saya wali dan sebagainya kan. Saya sebut saya keturunan Nabi pun orang percaya kan. Akan tetapi niat kita itu macam mana? Niat kita itu bagaimana? Itu bahagian yang paling susah, yang paling penting untuk dijaga. Sebab itu dalam buku hadis semua bawakan hadis yang pertama sama semua. Itulah innamal a'malu binniyat, semua sama. Sebenarnya amalan itu bergantung pada ya saya. Soalan saya ni lain sikit lah. Kan Allah tu maha pengasih, maha penyayang kan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Dan maha pengampun dan maha pemaaf. Betul. Kalau ada kesilapan yang macam ni, yang kita nampak dia orang ni memang usaha dah ada dah ke arah tu. Tinggal lagi niat betul. Tak ada kebelas kasihan daripada Allah untuk bagi dia sikit pahala pun terus ke neraka aja. Agak lain sikit soalan saya kan. Baik, soalan yang menarik tu. Baik, Allah Azza wa Jalla dia mengurniakan keampunan dia lebih daripada yang kita minta. Dia menggunakan keampunan dia lebih daripada yang kita minta. Buktinya apa? Setiap hari dia akan turun mengoffer kan, menawarkan keampunan kepada kita. Kita yang tak bangun nak minta ampun. Yang pertama.
Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW sebutkan bahawa ya ibn Adam innakum tukhti'una bil-lail wa ana aghfiruna bin-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau orang-orang yang buat kesalahan pada waktu malam dan aku mengampunkannya pada sebelah siang, pada sebelah pagi. Dan kamu melakukan dosa pada sebelah siangnya dan aku mengampunkannya pada sebelah malam. Kan? Ya ibn Adam, wahai anak Adam, kalaulah dosa-dosa engkau tu setinggi gunung, kan? Kemudian engkau meminta ampun kepada aku, maka aku akan datangkan keampunan sebesar gunung itu juga. Wahai anak Adam, kalaulah engkau mati lalu engkau datang kepada aku dengan membawa dosa ananas sama'i wal ard, sepenuh langit dan juga bumi, maka aku akan datangkan juga keampunan. Summa astaghfartani, ayat dia summa astaghfartani wala tusyriku bi syai'ah. Kemudian engkau minta ampun kepada aku dan engkau jumpa aku dalam keadaan engkau tak mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain. Maka Allah kata aku akan datangkan keampunan sebesar itu juga, wala ubali, dan aku tak kisah pun apa pun dosa yang kau lakukan. Kenapa? Syarat dia apa? Laqiyani wala tusyriku bi syai'a. Engkau jumpa aku dalam keadaan engkau tak syirikkan aku pada yang lain. Maka Allah boleh ampunkan semua dosa yang manusia lakukan. Satu je Allah tak bagi can. Syirik kepada dia. Dan kita dah lalu pada ayat itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah dia tak mengampunkan dosa yang syirik dan Allah mengampunkan semua dosa yang lain daripada itu. So dalam 3 kes tu yang kena tarik terus ke neraka tu, dia dah masuk dalam syirik ke? Dalam bab syirik. Kenapa? Dia melakukan sesuatu bukan kerana Allah SWT. Cubalah kita solat. Usalli, sahaja aku solat kerana mak aku. Boleh tak macam tu? Tak jadilah. Jadi tak dia, kan? Dia buat kerana mak dia buat kerana orang. Kerana nak orang tengok. Nak kerana orang panggil dia sesuatu. Maka itulah dia yang sepatutnya dia buat itu hak siapa? Hak Allah. Tapi dia bagi hak Allah itu kepada siapa? Kepada orang lain. Maka itu masuk pada bab syirik. Kalau syirik Allah tak bagi can. Syirik Allah memang tak bagi can. Mungkin pada awal dia memang nak buat untuk Allah, kerana Allah, tapi bila orang puji, bila syaitan tu duk menghiaskan amalan betul. dia bertukar. Betul. Itu Betul. perkara yang tak boleh elak. Itu perkara yang tak boleh elak. Pernah ada tanya soalan. Kalau kita nak beramal, kan, atau kita nak bersedekah, tapi lepas tu timbul dalam diri kita rasa, aku ni banyak infak ni, aku selalu sedekah. Aku ni selalu mengajar, ramai orang dah yang aku ajar. Semua orang pandai-pandai, siapa yang aku ajar tu pandai. Tak reti baca Quran sampai boleh baca Quran. Apa akan buat? Syaitan akan bisikkan pada dia rasa ujub. Dia jaga diri dia daripada riak, dia tak tunjuk ke orang, tapi syaitan akan cucuk dia dari sudut ujub. Dia rasa dia tu hebat, dia tu lebih. Perkara tu memang tak boleh elak. Dia akan datang pada setiap orang. Setiap orang. Habis nak buat apa? Adakah kena berhenti beramal? Tak. Teruskan saja beramal sampai perkara itu jadi perkara yang biasa untuk kita. Macam kita makan nasi lah. Tak ada kisah lah makan apa. Orang yang dikisahkan nak tunjuk dekat media sosial adalah apa? Bila dia pergi makan mewah dekat hotel kan. Kalau dia makan hari-hari kat rumah tu dia tunjuk tak? Orang tak kisah nak tunjuk makanan biasa. Tapi kalau pergi makan kat hotel, tunjuk tak? Special makan dekat hotel. Buat sampai dia jadi perbuatan yang biasa. Macam kita balik rumah, mandi, tukar baju. Nak cerita ke kat orang? Tak cerita dah, tu perbuatan yang biasa. Nak berbangga tak orang? Hari ni aku mandi. Tak ada siapa nak bangga hari ni dia mandi. Hari ni aku pakai baju. Tak ada siapa nak bangga. Orang tak berbangga dia pakai baju. Tapi orang berbangga dia pakai baju jenama apa. Itu dia bangga. Dia pakai baju perkara yang biasa dah. Semua orang buat. Tapi pakai baju jenama apa. Itu tak semua orang ada. Itu tak semua orang ada. Bawa kereta. Semua orang bawa kereta. Tapi bawa kereta jenama apa. Itu yang dia banggakan. So itu perbezaan dia. Maka perkara itu tak boleh elak. Syaitan akan cucuk kita agar kita rasa hebat daripada orang lain, rasa lebih pandai, rasa lebih alim, rasa lebih berkuasa, rasa lebih layak. Tak boleh elak. Teruskan beramal dan mohon doa kepada Allah SWT agar Allah lindungi daripada perasaan-perasaan yang buruk ini. Dan kalau kita mati bertemu Allah SWT, mungkin perasaan tu pernah ada dalam diri kita. Allah tahu tak? Allah tahu. Allah tahu tak kita berusaha nak elakkan semua perkara itu? Allah tahu. Yang dalam hadis ini sebutkan dia memang lakukan perkara itu sebab nak pujian daripada manusia dan dia memang tak elak pun, memang itu pun yang dia nak. So itu jadi dia punya tujuan. So bila jadi dia punya tujuan, di situlah datangnya syirik, maka Allah tidak mengampunkan dosa dia.
Tapi kalau dibuat tu bukan niat nak tunjuk, nak orang puji dia sebagai dermawan atau orang puji dia sebagai orang yang alim, dia tak ada niat langsung. Perasaan tu kadang-kadang datang bila dia dah mengajar, bila dia dah berinfak, dia cuba lawan perasaan tersebut. Maka nanti di akhirat dia mati, Allah tahu usaha yang dilakukan untuk apa? Melawan dia punya rasa ujub dia yang dicucukkan oleh syaitan itu. Berbeza dengan orang yang memang daripada awal dia memang nak dapat gelaran itu. Dia berbeza. Dia buka-buka kelas aja dia memang nak orang gelar dia sebagai orang yang alim, orang yang ahli ibadah. So dia bukalah kelas, dia ceritalah saya pernah berguru dengan Habib ni, pernah berguru dengan Syekh ni. Syekh ni kata saya ni gini. Saya mimpi jumpa Nabi beberapa kali, saya mimpi jumpa orang ni, saya mimpi cerita, buat apa cerita tu semua? Kan? Cerita untuk dia nak niat dia nak menaikkan diri dia supaya dipandang tinggi oleh orang ramai. Maka itu niat dia daripada awal dilakukan perkara itu, maka jatuhlah daripada bahagian syirik. Wallahu a'lam. Jangan bimbang, Allah Azza wa Jalla tahu usaha kita nak mengelak benda-benda tu memang akan datang. Syaitan akan cucuk. Sebab itu mahal lafaz apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mahal. Dia bukan saja nak setakat halau syaitan, tak. Dia nak menghalau perasaan ujub dalam diri kita supaya kita tak tersalah niat. Kita niat dan ikhlas pada permulaan, kita solat usalli kan lillah, solat kerana Allah. Tengah solat syaitan datang fikir macam-macam. Adakah Allah akan terus campak je solat kita itu? Tak. Allah tahu kita usaha pada mulanya. Memang niat awal tu solat kerana Allah. Orang munafik awal dia solat tu kerana Allah ke? Awal-awal solat tu dah bukan kerana Allah dah. So memanglah tak dinilai langsung solatnya itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan siapa yang mempelajari ilmu untuk dia digelar sebagai orang yang alim ataupun untuk dia berdebat dengan orang yang alim agar dia ini dipandang sebagai orang yang pandai. Nabi kata lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan dapat menghidu bau syurga pada hari kiamat. Sedangkan bau syurga itu jauh tak boleh bau? Bau syurga. Dalam riwayat ada menyebutkan bau syurga itu boleh dihidu daripada 50,000 tahun punya perjalanan. Bau syurga. Bukan syurga lagi, bau dia. Tapi kalau bau pun tak dapat, rasa masuk dapat tak? Masuk tak dapat. Kenapa? Dia belajar ilmu, niat dia nak digelar sebagai orang yang alim, dia nak dia itu dipandang sama taraf dengan orang-orang yang otak-otak, yang ustaz-ustaz yang lama-lama tu, dia nak nampak begitu sebaris. Maka dia takkan dapat menghidup bau syurga. Sedangkan yang dia belajar tu ilmu agama ke bukan? Ilmu agama. Sebut nama Allah, nama Rasul tak dalam dia belajar tu? Sebut. Dia mengajar sebut tak nama Allah, nama Rasul, syaitan, syurga, neraka. Dia sebut. Tapi tetap ada peluang untuk masuk ke dalam neraka. Kekal berada di dalamnya. Dia soal pada apa? Pada niat orang itu. Dia bukan pada orang yang memuji. Sebab itu pada orang yang memuji pun Nabi SAW marah pada orang yang suka memuji dia. Nabi tak suka pada pujian. Yang suka pada pujian adalah orang munafik. Nabi SAW tak suka kepada puji-pujian. Bagi dia tak suka. Sebab itu Abu Bakar kan dalam satu ucapan yang famous, bila dia mendapat pujian, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku atas apa yang perkara yang mereka tak tahu tentang aku. Dia puji atas perkara yang orang tahu je pasal kita kan. Banyak lagi perkara lain yang buruk-buruk tu yang orang tak tahu. Kalau orang tahu, memang tak ada langsung dia nak puji kita. Maka bila orang puji Abu Bakar doa, ya Allah, ampunkanlah aku atas apa perkara yang mereka tak tahu. Jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sebut itu, dan janganlah engkau hukum aku disebabkan kata-kata mereka itu. Itu doa yang Abu Bakar lafazkan ketika mana dia dipuji oleh orang lain. Kadang dalam WhatsApp group ni seorang puji berderet-deret puji. Dia apa? Puji. Kalau seorang puji berderet-deret puji, takut tengok. Kita orang nak puji kita boleh tahan, tapi apa pun kita balikkan kepada Allah. First kita sebut Allahu Akbar. Tak teringatlah nak berdoa macam tu. Kita balikkan semuanya kepada Allah SWT. Dan kita alhamdulillah tak boleh Ustaz? Boleh kita sebut alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu daripada Allah.
Kita puji Allah dan kita sebut Allah Akbar. Allah lebih hebat daripada apa yang orang sebut, orang puji aku semua tu. Allah lebih hebat daripada itu. Dan cuba melupakan apa benda yang kita sebutkan sebelum ini, lupakan apa kebaikan. Tapi kalau kita buat, kadang orang puji-puji tu kita cakap segala pujian hanyalah layak bagi Allah. Tak terasa pula kot dia orang, kalau takut terasa pula bila kita cakap macam tu. Tak apa tu kita sebut dalam bahasa Arab, kita sebut je Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ustaz, kalau orang puji kita, boleh baca innalillah tak Ustaz? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita minta lebih baik daripada apa orang puji tu. Boleh, kalau kita rasa itu sesuatu kita nak sebutkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, boleh kan? Kerana kita bimbang dia menjadi musibah. Adalah musibah kan. Itu yang kita takut tu. Jadi musibah. Kalau dah terlampau-lampau puji tu, kita tak, nanti kan kita high jadinya. Ya. Kalau kita kata astagfirullah boleh. Astagfirullah kita lah kalau kita rasa ada naik perasaan apa benda kan. Astagfirullah. Kita minta ampun lah. Tapi ucapan untuk respon bila orang puji tu kan, soalnya kita cakap apa, biasa je. Kita kan sebut Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita sedar sebutan itu. Tapi kalau ikut ajar Hawa punya tu yang paling elok sekali. Tapi orang pula ikut siapa pula mati. Orang pula pelik kan. Okay. Untuk kita, orang puji sebab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anggap dia sebagai musibah pun tak apa. Boleh. Mati bolehlah ucapkan kot. Mati boleh ucapkan. Ya perihal mungkin yang orang nampak macam ada benda kecil je, benda remeh. Tak. Dia perihal syurga dan juga neraka. Perihal amalan itu boleh menjadi hilang, semuanya hilang kan. La yahbatan amalu, Al-Quran sebutkan pasti akan dihapuskan semua amalan-amalan kamu. Itulah orang yang berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan syirik. Sebab itu kalau siapa yang ikut bincang kita pada awal-awal kan, beberapa kali saya sebutkan, bila sampai tentang syirik ini saya lebih tekankan tentang syirik berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan duit kan, ketaatan kita kepada Allah yang kita buat sama dengan ketaatan kita kepada perkara-perkara yang lain, walaupun kita pandang perkara itu simple. Perkara itu simple macam tak sekali ni je takkanlah tak boleh solat lambat. Dia perkara yang kita bimbang untuk nak memandang remeh kan, kerana dia tentang untung nasib kita nanti di akhirat. Sebab kita dah penat dah beramal kat dunia ni kan, tiba-tiba kat akhirat hilang semua amal tu, dihilangkan oleh Allah SWT. Penat nak beramal kat dunia bukan senang kan, penat berpeluh-peluh nak beramal, tiba ke akhirat habis projek yang dibuat dulu semua tak jadi kan. Maka itu yang kita nak berjaga-jaga setelah kita beramal, jaga agar niat itu sentiasa sebelum melakukan amalan itu, ketika mana melakukan amalan itu, dan selepas melakukan amalan itu. Kita nak buatkan dia hanya kerana Allah. Baik. Wa iyaya fattaqun, sebab itu Allah ingatkan agar kamu hanya takut kepada aku dalam nak melakukan jual beli itu. Jual beli yang menjual dunia dan juga akhirat. Baik, pada ayat seterusnya, ayat ke-42, Allah sebutkan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah sebut satu lagi bentuk apa? Bentuk larangan. Bentuk larangan. Baik, daripada ayat yang ke-40 tadi sampai ayat yang ke-41, berapa larangan dah yang kita jumpa berkaitan dengan Bani Israel ni? Berapa larangan? 3. Kita ada wala takunu, wala tashtaru, dan ini wala talbisu. Yang ketiga, larangan yang ketiga. Baik. Sedangkan kalau kita lihat pada suruhan, kita ada aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, satu. Kemudian kita wa aminu bima anzaltu, agar beriman. So kita ada 2 suruhan berbanding dengan larangan. Tadi kan ada wa iyaya. Wa iyaya. Fatakun tu bukan suruhan. Itu berkait dengan itu berkait dengan apa tu? Wa iyaya fatakun dan wa iyaya farhabun. Ayat yang ke-40 tu berkait dengan apa yang disebut sebelum itu. Kayak macam Allah sebut wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan jangan takut menjual kan,
takut dengan aku dalam jual beli tu. So dia berkait dengan yang sebelum itu. Boleh juga kalau kita nak asingkan. Baik, wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah. Baik, ini bentuk larangan. Baik, kalau kita tengok dalam apa tu? Psikologi kan, pendidikan barat, yang ditekankan antara perkara yang di-highlightkan dalam pendidikan anak-anak ialah apa? Jangan guna perkataan jangan. Jangan betul. guna perkataan jangan, betul tak? Kerana perkataan jangan tu dia kata nanti membantukan sel-sel otak. Baik. Tapi kalau kita lihat dalam Quran, yang juga dalam Islam dia berbeza. Banyaknya perkataan la, jangan. Banyak guna jangan. Dan yang utama sekali dalam agama inilah adalah la ilaha illallah. Kita gunakan la juga dalam bentuk jangan, tiada, penafian lah. Kan? Kenapa banyak digunakan bentuk penafian? Nabi pun bila orang tanya, la taghdab, jangan marah. Kan? Banyak dalam bentuk larangan itu. Kenapa? Kerana nak meninggalkan sesuatu itu adalah lebih mudah berbanding nak buat sesuatu. Nak meninggalkan lebih mudah daripada nak buat. Tinggalkan solat dengan solat, mana lebih mudah? Meninggalkan solat dengan mendirikan solat, mana lebih mudah? Tinggal solat lagi mudah. Tak susah, betul tak? So tidak berinfak dengan nak kena berinfak, mana lebih mudah? Tak berinfak lebih mudah, kan? Bangun solat dengan tak bangun solat, mana lebih mudah? Tak bangun solat lebih mudah. Maka untuk meninggalkan satu perbuatan itu adalah lebih mudah untuk dilakukan berbanding kalau nak buat dia perlu kepada usaha nak melakukan perkara tersebut. Maka Allah kata jangan kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah. Baik. Pertama kita lihat pada perkataan kita sudah dengar perkataan talbis iblis, betul tak? Talbis iblis. Talbis iblis ambil daripada sini lah. Daripada talbisu lam ba sin ini. Talbis iblis. Baik, apa tu terjemahan letakkan mencampur adukkan. Rupa dia ini lam, ba dan juga sin. Kalau disebutkan labs, ini juga membawa maksud apa? Pakaian. Yalah, labas. Pakaian. Pakaian juga dipanggil labs. Maksudnya apa? Pakaian kan dia sesuatu yang menutup, kan? Menutup badan. Maka talbisu itu dia sesuatu yang dia menutup. Maka Allah kata jangan menutup al-haq itu dengan batil. Dah ada benda yang hak dia tutup dengan perkara yang batil. Baik, kita lihat pada perkataan al-haq. Perkataan al-haq, kita ambil beberapa lah sebab kita dah 10.44 ni. Kita ambil dua dulu daripada al-haq ini. Baik, al-haq yang pertama, al-haq yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lihat surah yang ke-10 ayat ke-32. Surah 10 ayat 32. Baik, pada muka surat 212. Muka surat 212 surah Yunus surah yang ke-10 ayat yang ke-32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Salah satu. Fa'anna tusrafun. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Fa'anna tusrafun. Baik, terjemahan ayat 32.
Maka yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran? Baik. Maka itulah Allah Tuhan kamu al-haq, Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada selepas yang benar itu kecuali yang karut, kecuali yang salah. Baik, kita lihat surah yang ke-22 ayat ke-62. Pada muka surat 339. Muka surat 339 surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-62. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن الله هو العلي الكبير. Terjemahan. Bersifatnya Allah dengan kekuasaan yang luas ilmu pengetahuan itu kerana bahwasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang nyata palsunya. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Baik. Allah huwa al-haq. Allah dialah al-haq, yang maha benar. Apa yang diseru, disembah selain daripada Allah, diminta, dipuja, itu semua adalah batil. Batil. Baik, maka itu yang pertama. Berkenaan makna al-haq dalam Al-Quran, dan kita berhenti setakat itu insya-Allah. Kita akan sambung bakinya pada minggu hadapan insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha,